Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita bincang latihan minda 6.1 di bawah modul imbangan duga di tingkatan 4. Boleh rujuk muka surat 203 di buku teks. Soalan yang pertama ialah nyatakan fungsi imbangan duga. Okey, imbangan duga ni kita perolehi daripada ledger-ledger yang telah dihasilkan. Okey, maksudnya yang kita kira dan dapatkan baki hantar ke bawah, kemudian kita pindah ke baki bawa ke bawah. Jadi baki bawa ke bawah ni akan dipindahkan ke imbangan duga untuk mencari nilai seimbang. Okey, itulah imbangan duga. Okey, untuk lebih detail kita lihat beberapa fungsi imbangan duga. Okey, fungsi imbangan duga yang pertama ialah menyemak ketepatan catatan bergu. Maksud di sini catatan bergu adalah sistem debit kredit. Bila kita pindahkan daripada ledger, okey, kemudian kita pindah ke imbangan duga, jadi kita boleh lihat pindahan tersebut okey adalah tepat. Okey, kalau jualan bakinya baki sebelah kredit, kemudian kita pindah ke imbangan duga juga sebelah kredit. Okey, sebaliknya kalau debit baki bibinya okey ataupun baki bawah. Okey, kalau di sebelah debit, okey, kita pun pindah baki tersebut di sebelah debit di imbangan duga. Itu maksud ketepatan catatan bergu tersebut. Okey, yang kedua, menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Bila banyak pindahan, okey, contoh buku catatan pertama ni iaitu buku tunai, jena am dan juga jena khas, okey, dan juga buku tunai runcit. Okey, daripada sana kita buat pengiraan. Okey, situlah kita boleh lihat ketepatan, kemudian dipindahkan ke ledger. Okey, daripada jena, daripada buku tunai pindah ke ledger, kemudian kita buat pengiraan. Kat situ kita boleh lihat ketepatan pengiraan daripada imbangan duga. Sekiranya tidak imbang, maknanya ada pengiraan yang tidak tepat. Okay, yang ketiga ialah menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Dekat sini bila kita pindahkan daripada buku catatan pertama ke ledger, contohnya daripada jurnal jualan. Okey, jurnal jualan itu daripada buku catatan pertama. Bila kita pindah ke ledger, dia akan pindah ke akaun jualan. Okey, kat situ kita boleh lihat dia punya proses pemindahan ke akaun-akaun tertentu. Okey, daripada buku catatan pertama. Okey, yang seterusnya ialah memudahkan penyediaan penyata kewangan. Penyata kewangan ni merujuk kepada akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Apabila imbangan duga dah tepat ataupun seimbang, okey, dia memudahkan kita pindah ke akaun perdagangan dan juga untung rugi, dan satu lagi iaitu penyata kedudukan kewangan. Dia akan mendapat imbangan yang kedua. Okey, so pentingnya bila imbangan duga dah seimbang, so kita dah tiada masalah untuk kita buat penyata kewangan. Okey, itulah dia punya fungsi dia. Imbangan duga ni ada dua bentuk. Okey, bentuk T dan juga bentuk laju. Okey, ini contoh imbangan duga dalam bentuk T ataupun dipanggil dalam bentuk akaun. Okey, kat sebelah kiri ni merujuk kepada sebelah debit, kemudian yang sebelah kanan ni merujuk kepada sebelah kredit. Okey, debit kredit ni kita ambil daripada baki-baki daripada ledger. Okey, kalau baki bawa ke bawah tersebut
sebelah debit, kita rekodkan sebelah imbangan duga pun sebelah debit. Okey, sama juga bagi BB-nya sebelah kredit, kita akan pindah ke sebelah kredit di imbangan duga. So dia akan imbang. Okey, maksud imbang kat sini ialah angka yang sama. Okey, 53330, 53330 di sebelah debit kredit. Okey, itu kalau bentuk T. Kalau bentuk penyata, okey, dia punya debit kredit ni bersebelahan. Okey, kat sini kita boleh lihat debit kredit. Okey, jawapannya tetap sama, iaitu 5330, 5330. Okey, kalau bentuk T tadi ada kiri ada kanan, sama juga imbangan duga dalam bentuk penyata kiri kanan, cumanya diletak bersebelahan. Okey, asas dia tu dia tak lari. Okey, dia punya ni kan aset, belanja, liability, equity dan juga hasil ni. Okey, kedudukannya kredit debit ni dia sama. Okey, asas debit kredit ni asas sama. Sistem catatan bergu ni sama yang digunakan dalam imbangan duga. Okey, soalan yang kedua ialah imbangan duga yang seimbang tidak semestinya tepat. Terangkan. Okey, apabila kita buat imbangan duga, angka tersebut dah imbang. Namun walaupun sama imbang, okey, pada awalnya kita anggap imbangan duga yang kita buat ni adalah betul. Tapi sebenarnya tidak. Okey, ada sebab. Walaupun angka tersebut seimbang, debit kredit, namun masih ada kesilapan yang berlaku namun tetap diimbang. Okey, ada beberapa kesilapan yang kesilapan tersebut tidak memberi kesan kepada keseimbangan. Okey, maksudnya kesilapan berlaku namun imbang tetap imbang. Okey, apakah kesilapan tersebut? Okey, kita baca di punya ni kekarangan dalam imbangan duga. Imbangan duga yang seimbang tidak menggambarkan ia bebas daripada kesilapan, kerana sesetengah kesilapan tidak menjejaskan keseimbangan dia. Okey, so inilah kesilapan yang tidak menjejaskan keseimbangan. Okey, walaupun kesilapan berlaku namun masih lagi imbang. Okey, kat sini ada 6, iaitu kesilapan amount, kesilapan ketinggalan satu urus niaga, kesilapan terbalik atau songsang, kesilapan komisen, kesilapan saling mengimbangi, dan satu lagi adalah kesilapan prinsip. Okey, kita lihat dia punya ni kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Okey, berlaku apabila satu urus niaga tidak langsung tidak direkodkan. Okey, contoh kat sini peniaga buat ambilan namun tiada rekod dibuat. Okey, so dia tetap seimbang. Okey, yang kedua kesilapan terbalik atau songsang. Okey, berlaku apabila akaun yang sepatutnya didebitkan telah dikreditkan. Okey, begitulah sebaliknya. Okey, sepatut kita debit tapi kita salah kredit. Okey, kat situ dan juga sebaliknya. Okey, contoh kat sini ialah faedah pinjaman 300 dikreditkan kan, kemudian didebitkan ke akaun bank. Sepatutnya faedah ni didebitkan sebab dia adalah belanja. Kemudian bank ni sepatut dia kredit sebab kita mengeluarkan duit. Namun kat sini dia terbalik, dia tetap seimbang. Okay, itu masuk kesilapan terbalik. Kesilapan komisen apabila urus niaga tu direkodkan menggunakan sistem catatan bergu tapi dalam akaun perorangan yang salah. Maksudnya akaun individu lah, iaitu akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Contoh kat sini ialah nama tu ialah dia sama, dia seakan-akan dia sama. Rosidah dengan Rashidah. So dia punya ni selain pada tu nama-nama yang dekat. Nama-nama kebetulan dalam perniagaan tersebut ada nama yang seakan-akan sama. Halimah, Hamilah, macam tu lah. Dia punya ni. So kat sini jualan kepada Rosidah telah direkodkan dalam Rashidah. Dia salah rekod dalam akaun perorangan yang salah.
Okey, kat situ pun dia boleh imbang. Okey, kesilapan saling mengimbangi. Okey, maksud kat sini ialah kesilapan di bahagian debit, okey, diimbangi oleh kesilapan kedua yang berlaku di bahagian kredit. Maksudnya ada dua kesilapan, okey, dua urus niaga. Okey, dua urus niaga, dua-dua silap, tapi kebetulan angka tersebut tu diseimbangi. Okey, angka tersebut tu kesilapan tersebut tu seimbang kat situ. Okey, contoh kat sini ialah belian 560 telah direkodkan betul dalam akaun bank, tapi direkodkan dengan 5460 ke dalam belian. Okey, angka ni 15640, satu lagi 5460. Okey, kalau kita kira perbezaan antara 5640 dengan 5460 ni, bezanya ialah sebanyak 180. Okey, dalam masa yang sama, sewa diterima 1970 setelah direkodkan dengan tepat dalam akaun bank, tapi direkodkan 1790 dalam akaun sewa diterima. Okey, satu bahagian direkod tepat, satu lagi direkod dia tak tepat. Okey, di bahagian bank debit. Okey, so kalau kita kira 1970 dengan 1790, okey, angka kesilapan tu sama. Okey, 1970 dengan 1790, so kita dapat 180. Okey, kesilapan tu kebetulan sama. Okey, itulah dimaksudnya kesilapan saling mengimbangi. Okey, tetap imbangan duga tu akan seimbang. Okey, walaupun berlaku kesilapan. Okey, kesilapan prinsip berlaku apabila satu urus niaga direkodkan dalam akaun yang salah tetapi mematuhi peraturan sistem catatan berenggu. Okey, akaunnya salah. Okey, dalam masa sama dia mematuhi sistem catatan berenggu. Contoh, belanja dengan aset tu dua-dua debit. Okey, namun kita kesilapan peraturan. Contoh kat sini, belanja membaiki kenderaan, okey, telah didebitkan dalam akaun kenderaan. Okey, so kat sini berlaku kesilapan memindahkan ke dalam akaun. Okey, namun kedua-duanya sebelah debit. Okey, akaun kenderaan didebit. Okey, belanja membaiki kenderaan pun debit. Okey, cumanya silap dari segi peraturannya. Okey, kalau belanja membaiki kenderaan, ia adalah belanja. Okey, akaun membaiki kenderaan. Okey, dia tak boleh masuk dekat akaun kenderaan. Okay, sebab akaun kenderaan tu dah aset bukan semasa. Okey, itu masuk prinsip. Okey, contoh lain, sepatutnya dipindah ke akaun hasil tapi dipindah ke akaun equity pemilik. Okey, kedudukan yang samalah, kredit. Okey, hasil kredit, equity pemilik pun kredit. Okey, so seterusnya ialah kesilapan amount. Berlaku apabila jumlah amount yang satu urus niaga tu dengan amount yang salah, okey, dalam buku catatan utama dan dipindahkan ke ledger. Okey, kesilapan amount. Okey, amount yang salah ni maksudnya kat sini angka tu dekat sama. Okey, bacaannya sama. Contoh 550 dengan 505. 510 dengan 501. Okey, kita sebut betul 510 tapi kita tulis 501. Okey, kat situ contoh kesilapan amount. Okey, contoh kat sini ialah pulangan jualan oleh Syahmi 550 tapi direkodkan 505. Okey, angka-angka yang dekat. Okey, 525, 552. Okey, itu adalah kesilapan amount. Okey, kesilapan yang kita bincang tadi adalah kesilapan berlaku namun imbangan duga masih lagi seimbang. Okey, sebab itulah dia kata imbangan duga seimbang tidak semestinya tepat. Okey, soalan yang ketiga ialah maklumat berikut diambil daripada perniagaan perabot BES pada 31 Disember 2016. Okey, diberi maklumat ni bank tunai akaun bertima. Soalannya ialah anda dikendaki menyediakan imbangan duga pada 31 Disember 2016. Okey, imbangan duga ni ada dua bentuk, bentuk akaun ataupun bentuk T dan satu lagi bentuk penyata. Okey,
pelajar boleh buat mana-mana kaedah. Okey, bentuk penyata lah yang paling senang. Okey, yang paling favorite bentuk penyata. Okey, namun tak salah bila kita buat dalam bentuk T. Okey. Okey, so sebelum kita nak sediakan imbangan duga, okey, so kita kena tahu dulu mana satu debit, mana satu kredit. Okey, so bank tunai dan sebagainya lah. Okey, so contoh kat sini, pertamanya ialah bank. Okey, bank kita kena faham konsep dia, walaupun dia tak bagi debit kredit kat sini. Okey, so kita boleh tentukan melalui asas yang kita belajar, iaitu komponennya: aset, belanja, equity, hasil dan juga liability. Okey, so kat sini saya tulis kat sini. Okey, asas ni kita kena ingat. Okey, dia punya ni satu debit, satu kredit. Okey, so debit ada aset, belanja. Okey, kredit dia punya ni liability. Okey, equity. Okey, dan juga hasil. Okey, 5 komponen ni kita kena ingat. Okey, komponen catatan bergu ni. Okey, kena ingat. Okey, contoh bank adalah aset. So bila bank aset, dia akan jadi sebelah debit. Okey, maksudnya kita kena rekod sebelah debit. Okey, tunai adalah aset, iaitu aset semasa, debit. Okey, akaun belum terima adalah aset semasa, debit. Akaun belum bayar adalah liability semasa. Okey, iaitu dia akan rekodkan sebelah kredit. Modal adalah equity pemilik. So dia akan rekodkan sebelah kredit. Okey, ni asas dia. Okey, dia punya ni kan equity. Okey, equity sebelah kredit. Okey. Okey, seterusnya sewa adalah belanja. So belanja kita lihat sebelah debit. So kita tulis debit. Okey. Komisen diterima adalah hasil. Okey, hasil sebelah kredit. Okey, faedah atas simpanan. Okey, faedah atas simpanan adalah hasil. Okey, berbeza dengan faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas simpanan adalah hasil sebelah kredit. Kadar bayaran adalah belanja rekod sebelah debit. Insurans adalah belanja, kita rekod sebelah debit. Okey, jualan adalah hasil kita rekod sebelah kredit. Belian di bawah komponen belanja rekod sebelah debit. Kemudian pulangan belian ni dia bukan bawah komponen aset, belanja sebagainya, dia adalah catatan kontra. Okey, catatan kontra bagi belian, maksudnya berlawanan dengan ibu dia lah. Okey, contoh kat situ akan berkaitan lah. Okey, pulangan belian, akan berkaitannya adalah belian. Okey, dia bawah belanja tu debit. Bila catatan kontra ni, dia akan berlawanan dengan akaun tadi. So di sebelah kredit. Okey, diskaun diberi adalah belanja. Bila belanja kita rekod sebelah debit. Okey, pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Pulangan masuk ni dia bukan bawah hasil. Okey, dia adalah catatan kontra bagi jualan. Okey, bila jualan tu adalah kredit sebab dia hasil, so catatan kontra tadi akan jadi sebelah debit. Okey, sama konsep macam tadi, iaitu pulangan belian. Okey, so bila kita dah tentukan debit kredit, kita dah boleh pindahkan ke imbangan duga. Okey, kita gunakan journal. Okey, untuk kalau buat dalam bentuk penyata kita gunakan journal. Okey, kalau buat akaun dalam kita gunakan ledger. Okey, pertamanya kena tulis nama perniagaan dan juga tajuk dia. Okey.
tajuk dia imbangan duga pada 31 Disember 2016. Okey, bergantung pada arahan soalan. Okey, 31 Disember kita ikut kat sini lah, 31 Disember 2016. Kemudian kita rekodkan, apa yang kita buat tadi. Okey, kalau bank debit, kita rekod sebelah debit. Okey, tunai debit dan sebagainya lah. Kita pindahkan. Okey, Okey, apabila kita dah selesai pindahkan debit dan juga kredit, okey, so kita jumlahkan, okey, debit dan juga kredit. Okey, jumlah debit totalkan, jumlah kredit jumlahkan, dan kita akan dapat nilai yang seimbang. Okey, kalau nilai tak seimbang maknanya kesilapan pindah, okey, daripada debit kredit. Okey, so kita kira di sebelah debit 51040. Okey, kita kira sebelah kredit. Okey, nilai pun sebelah kredit juga sama. Okey, 51040. So begitulah. Okey, daripada maklumat tadi kita pindahkan ke imbangan duga. Okey, sekiranya tidak diberikan debit kredit daripada maklumat tadi, so kita kena tentukan dulu debit kredit. Kalau soalan tu dah bagi debit kredit, so senang sajalah, kita hanya pindah saja. Okey, semoga latihan ini memberi kefahaman macam mana kita nak hasilkan imbangan duga, okey, dan juga asas debit kredit. Okey, semoga bermanfaat.